Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, guru-guru kita, para sahabat kita, para jemaah kita dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati lagi semulakan yang berbahagia Tuan Imam, yang saya hormati lagi semuliakan yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid Raudhatul Jannah, yang saya muliakan barisan jawatan kuasa masjid, yang saya muliakan tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, masuknya kita tahun baru. Adapun kalau tahun Masihi, tahun 2020, orang merayakan tahun baru kalau biasanya dengan mercun. Orang merayakan tahun baru dengan joget-joget. Orang merayakan tahun baru dengan nyanyi-nyanyian, tari-tarian dan sebagainya. Adapun kita masyarakat iaitu umat Islam merayakan tahun baru dengan doa, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan zikir-zikir. Walaupun sesuatu zikir itu, doa itu tidak semestinya tak ada dalam hadis, tak bermakna kita tak boleh lakukan. Ada orang kata doa ni tak ada dalam hadis, maka tak perlu nak doa. Tuan-tuan yang rahmati Allah, ketika masuknya, setiap kali masuk bulan baru, sebenarnya ada satu sunnah Nabi SAW. Kalau mana tuan-tuan yang ada bawa handphone, saya sebenarnya sudah bekalkan nota, saya sudah PDF-kan, dan mana yang telah dapat tu boleh buka. Tajuk dia Bab Muharram. Siapa yang bawa handphone boleh buka. Kalau yang pertamanya, Nabi SAW ketika datangnya bulan baru, ini warid dalam hadis, Nabi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit di atas kami berupa rasa aman, berupa rasa iman, keselamatan dan juga Islam. Wahai bulan sabit, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Rabbi wa rabbukallah, iaitu Nabi SAW bercakap, yakni berdoa dan mengatakan kepada bulan sabit itu, yakni bulan baru. Bulan ini apa? Bulan Muharram, lebih-lebih lagi tahun baru 1442. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, satu Muharram dia ada 4 bulan.
Muharram ni salah satu bulan-bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara doa yang boleh kita baca ketika tiap kali masuk bulan baru, walaupun bukan bulan Muharram, lebih-lebih lagi tahun ni ini bulan baru dan tahun baru. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh saja walaupun kata sebagian ulama, walaupun kita tak nampak anak bulan. Tuan-tuan ada yang nampak anak bulan hari ni? Tak ada. Maka tetap disunnahkan kepada kita untuk membaca doa ini. Jadi tuan-tuan, saya dah bekalkan PDF. Lepas ni boleh baca. Antara doa dalam hadis yang lain disebutkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan, lalu Nabi berkata apa? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allah Maha Besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini atas kami berupa rasa aman, berupa rasa iman, keselamatan, Islam dan taufik untuk apa yang cinta dan engkau redha. Wahai bulan sabit, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kalau lepas ni masuk bulan baru, tak hafal sangat pun, maka bolehlah berdoa Rabbi wa rabbukallah. Ya, ini cakap kepada bulan yang kita nampak. Walaupun kita tak nampak, tetap disunnahkan kepada kita untuk membaca doa itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan daripada Qatadah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat anak bulan mengucapkan hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushdin, anak bulan kebaikan dan petunjuk. Lalu Nabi menyebutkan sebanyak 3 kali. Amantu billahi alladhi khalaqaka, amantu billahi alladhi khalaqaka. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan itu. Alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza. Jadi Nabi berdoa, segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan. Ya, ini kalau dalam bulan ini kita berdoa membawa pergi bulan Zulhijjah. Adapun sambungannya ialah wajaa bi syahri kadza, dan mendatangkan bulan baru iaitu bulan Muharram. Jadi itu salah satu riwayat. 3 riwayat disebutkan daripada sahabat yang mereka mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiap kali masuk bulan baru. Jadi antara yang paling popular ialah hilalu khairin wa rushdin. Baca 3 kali. Amantu billahi alladhi khalaqaka, alhamdulillahilladzi dhahaba bi syahri kadza. Kemudian sambung bulan. Bulan seterusnya. Setiap bulan boleh guna. Jadi tuan-tuan rahmati Allah. Kemudian doa akhir dan awal tahun hukumnya adalah mustahab, iaitu sangat elok. Sangat elok dibaca. Ini tak sabit dalam hadis, tapi dengan ijtihad doa tersebut sabit dengan hadis. Sedangkan yang sabit dengan ijtihad pun elok dibaca. Doa tadi tu elok dibaca, apatah lagi doa ini yang ada dalam hadis. Jadi lepas ni insya-Allah jangan kecewa kalau panjang umur, bulan depan boleh lagi baca doa ini. Setiap kali masuk bulan, kau masuk bulan September tak payah baca. Untuk masuk bulan lepas Muharram apa? Kadang-kadang kita ni tak ingat, nak kena nyanyi dulu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Lalu nak kena nyanyi dulu. Kau tak nyanyi tak hafal. Itu pun sebab ada orang buat lagu. Kalau tak buat lagu, entah kita pun tak hafal. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, bulan dalam Islam ada 12. Ada 12. Jadi istimewa bulan Muharram. 10 Muharram. Sangat istimewa. Jadi kenapa baru 1 Muharram nak cerita 10 Muharram? Sebagai persiapan. Adapun 10 Muharram sangat bagus. Bulan Muharram ni hari yang di mana ibu-ibu boleh tuntut kepada suami. Tuntutlah apa? Nak gelang emas ke? Setuju ibu-ibu? Itu kuat setuju kan? Jadi kalau mana seorang suami, seorang bapa, bulan Muharram ni adalah bulan yang berkat, maka belanjalah anak isteri. Belanja lebih, maka Allah Ta'ala akan balas berganda-ganda bulan Muharram. Bukan bermakna bulan lain tak payah belanja, belanja juga. Cuma bulan Muharram lebihkan lagi untuk berbelanja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sunat puasa Ashura. Ashura ni daripada 10 Ashura, Asyarah 10.
Jadi yang ada apa nama, kadang-kadang kita keliru apa beza Asyura, Tasu'a, jadi 10. Jadi yang ada apa nama tu muka surat 2 saya dah PDF kan. Sunat puasa Asyura 10 Muharram, hari apa? Hari ni hari besok kan? Satu kan? Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu ialah Tasu'a 9. Adapun ada orang keliru, dia kata Nabi tak puasa Tasu'a, yang ke-9 Nabi tak puasa. Nabi puasa yang ke-10. Jadi Nabi sebenarnya mengatakan kalau mana panjang umur tahun hadapan, maka aku akan insya-Allah aku akan berpuasa yang ke-9. Yang ini 9, yang 10 itu sebenarnya 10 puasa. Nabi nak puasa yang ke-9 tapi belum sempat jumpa tahun hadapan, Nabi telah pun wafat. Jadi kalau tanya adakah Nabi berpuasa 9 Muharram? Nabi tak berpuasa. Cuma Nabi kata kalau Nabi akan hidup pada tahun hadapan, insya-Allah Nabi akan berpuasa. Jadi Tasu'a 9, Asyura 10. Bulan Muharram adalah salah satu bulan suci yang 4 bagi umat Islam selain pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan bahawa bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyakkan amalan ibadah. Maka amalan ibadah akan berganda-ganda. Biasanya tonton buat segini dapat pahala segini, tapi kalau buat pada bulan Muharram lebih-lebih lagi gandanya. Jadi kalau nak istighfar, nak ampun dosa ke, maka paling banyak cerita-cerita dalam kitab tafsir, nabi-nabi terdahulu terselamat daripada bala bencana. Antaranya Nabi Adam AS diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 10 Muharram. Nabi Nuh AS terselamat daripada banjir besar pada 10 Muharram. Nabi Musa AS terselamat daripada cengkaman Firaun itu pada 10 Muharram. Nabi Yunus AS terkeluar daripada perut ikan pada 10 Muharram. Jadi itu banyak sangat peristiwa. Nabi Ayub AS sembuh pada 10 Muharram. Banyak sangat dia punya 10 Muharram ni antara doa-doa yang mustajab. Jadi tuan-tuan kalau nak minta ampun dengan Allah, perbanyakkan istighfar, kerana Nabi Adam AS beristighfar pada 10 Muharram diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan bahawa bulan Muharram adalah bulan yang istimewa, maka rebutlah peluang berganda-ganda pada 10 Muharram. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Al-Muharram, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fardhati salatul lail. Sedangkan solat malam merupakan solat yang paling utama sesudah solat fardu. Jadi tuan rahmati Allah, dalam hadis ini disebutkan, hadis riwayat Muslim, mewarid dalam hadis, kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa, ini puasa yang paling utama selepas puasa Ramadan. Ranking yang paling Nabi suka SAW ialah puasa pada bulan Muharram. Jadi peristiwanya nanti kita akan sebutkan. Asalnya Nabi melihat orang kafir Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Ini apa ni? Ini sempurna mengingati Nabi Musa AS terlepas daripada cengkaman Firaun pada 10 Muharram. Lalu kata Nabi, sungguhnya aku ini lebih layak ke atas Musa daripada kamu. Lalu berpuasalah 10 Muharram. Lalu nak membezakan antara orang yang bukan Islam dengan orang Islam. Orang yang bukan Islam berpuasa 10 Muharram. Lalu nak bezakan, kita puasa sehari sebelum. Adapun kalau tuan-tuan tak dapat puasa sehari sebelum, maka puasalah sehari selepas. Adapun nak khilaf, maka kita boleh sahaja afdal puasa 3 hari, 9, 10, 11. Jadi tuan rahmati Allah, adapun kalau puasa satu je, 10 saja puasa. Dengan berbagai alasan lah, 10 saja puasa. 9 nak puasa sekali tak tahan sampai petang, maka 10 puasa. Lepas tu yang ke-11 kita pun nak puasa, lalu tak tahan, terbuka puasa pula. Jadi satu hari, ada masalah tak? Tetap diterima oleh Allah, tetap terima. Walaupun puasa pada keseluruhan bulan Muharram itu digalakkan, tetapi pada 10 Muharram, iaitu hari Asyura, dilebih galakkan lagi. Jadi 10 hari bulan Muharram
iaitu hari Ashura lebih-lebih lagi digalakkan. Adapun nak puasa hari apa pun tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi yang paling afdal ialah pada 10 Muharram. Tapi kenapa ada pasangan 9 tadi? Iaitu nak membezakan puasa kita dengan puasa orang bukan Islam. Jadi 9, 10 ataupun 10, 11. Yang paling baik ialah 9, 10, 11. Adapun dari sudut hukum, tuan-tuan tak puasa pun tidak berdosa. Tidak berdosa. Tapi bukan nak menggalakkan tak puasa. Puasa bagi yang mampu. Jadi tuan rahmati Allah. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi, mengatakan bahawa hari Ashura adalah hari orang-orang Quraisy berpuasa di masa zaman jahiliyah. Rasulullah SAW juga ikut mengerjakannya. Ini warid dalam hadis. Nabi SAW berpuasa pada 10 Muharram. Jadi bukan kerana mengikuti orang jahiliyah. Orang-orang Quraisy itu memang berpuasa pada 10 Muharram. Sejak zaman jahiliyah lagi mereka berpuasa 10 Muharram. Kerana nak mengingati peristiwa Nabi Musa AS terlepas daripada cengkaman Firaun itu. Jadi mereka tanda syukur mereka berpuasa pada 10 Muharram. Setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, baginda terus mengerjakan puasa itu dan memerintahkan para sahabat agar berpuasa juga. Jadi ini warid dalam hadis, Nabi memang berpuasa pada 10 Muharram. Antara poin yang ke-8, setelah diwajibkan puasa dalam bulan Ramadan, Nabi SAW mengatakan, man syaa an yasumahu falyasumhu wa man syaa an yutrukahu falyatrukhu. Barang siapa yang menghendaki puasa Ashura, puasalah, kata Nabi. Dan siapa yang tidak mahu, maka boleh sahaja meninggalkannya. Suka, lega. Ingatkan wajib tadi kan kata. Tapi sebut tadi, puasanya adalah puasa yang sangat baik. Afdal banyak sangat. Kalau kita nak cerita dia punya hikmah puasa 10 Muharram, maka tak akan habis-habis sampai esok pagi. Banyak sangat. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, perlu saya kongsikan, kalau nak buat kenduri waktu pagi, kalau boleh jangan buat pada hari Isnin, ataupun jangan buat pada hari Khamis. Tuan-tuan yang kerja di badan-badan kerajaan ke, yang tuan-tuan kalau kata tuan-tuan bos lah, nak buat mesyuarat kalau boleh, nak buat majlis kalau boleh, mesyuarat ke kan ada makan-makan kan, maka kalau boleh cuba dielakkan buat pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Kerana lazimnya orang akan berpuasa lebih-lebih gigi kalau kita nak. Kita kadang-kadang jemput orang-orang, jemput tuan imam datang rumah kita kenduri. Buat hari Isnin pula. Kalau malam lain ceritalah. Buat hari Isnin, buat hari Khamis, buat open house contohnya pada hari raya. Tahun ni tak ada pula open house pasal ada banyak virus kan, maka kita tak buat open house. Akan datang kalau buat open house, cuba elakkan buat hari Isnin, cuba elakkan buat hari Khamis, kerana majoriti orang akan berpuasa. Baik-baik orang nak puasa, jadi alamak ada kenduri pula tempat Pak Imam pula tu buat kenduri contohnya hari Senin, sambutan hari kelahiran contohnya. Buat pagi, maka tak jadi orang nak puasa. Ni contoh saja. Tapi dari sudut hukum, buat kenduri hari Senin tak berdosa. Adapun kita biasa buat malam tak ada masalah. Jadi begitu juga pada 9, 10, 11 ni, kalau boleh jangan buat kenduri. Ada tak yang buat? Kalau dah buat kenduri tak apalah kan, kenduri kahwin contohnya kan, buat pagi. Malam tu bagus belanja anak isteri makan, makan yang sedap-sedap. Belikan isteri gelang. Kau boleh gelang kan, sekarang tengah musim gelang, belikan yang 5,000 tu contohnya. Kalau berkemampuan. Ibu-ibu suka senyum panjang lebar tu. Bila masa nak belikan? 10 Muharram bagus belikan. Walaupun ada setengah ulama mengatakan hadis itu dhaif, tapi boleh saja kita beramal dengan hadis dhaif, hadis lemah, tapi boleh beramal, bukan hadis palsu. Daripada Ibnu Abbas, sepupu Nabi SAW yang sangat terkenal sebagai ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran, meriwayatkan bahawa ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi, iaitu di sana mengerjakan puasa Ashura. Orang Yahudi pun puasa 10 Muharram. Kita yang tak kita Islam sejak lahir tak puasa 10 Muharram. Nabi pun bertanya tentang alasan mereka berpuasa.
huwa yaumun najjallahu fihi Musa wa aghraqal ali Fir'aun. Fasama Musa syukran lillahi faqala ana awla bi Musa minhum fasamahu wa amara bi siyamihi. Allah telah melepaskan Nabi Musa AS dan umatnya pada hari itu, iaitu musuhnya Fir'aun dan bala tenteranya. Lalu Musa AS berpuasa pada hari itu sebagai bersyukur kepada Allah. Lantas Nabi bersabda, aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Nabi cakap kepada para sahabat. Macam rasa, apa hal pula mereka pula nak lebih-lebih nak puasa kan? Maka Nabi kata, fasama Musa syukran lillahi faqala ana aula bi Musa. Aku lebih berhak kepada Musa daripada mereka. Maka Nabi SAW pun berpuasa pada hari itu dan menyuruh para sahabatnya agar berpuasa juga. Dalam hal ini adakah wajib? Tidak wajib, kerana ada hadis lain yang menyokong. Kata Nabi SAW, hadis yang saya sebutkan sebelum ini, barang siapa yang menghendaki puasa Ashura, puasalah. Man syaa an yasumahu falyasumhu, maka puasalah siapa yang nak puasa. Wa man syaa an yatrukahu falyutrukuhu, siapa yang tak nak puasa maka tak payah puasa, tinggalkan. Biasa. Jadi tuan-tuan jangan nak menyalah-nyalahkan orang lepas ni. Kenapa kau tak puasa sebelum Ashura? Perlu kita ada hadis lain yang menyokong supaya siapa yang tak nak puasa, silakan tak nak puasa. Tapi orang itu sangat-sangat rugi, kerana banyak sangat hadis yang menyokong antara kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa 10 Muharram. Yahudi pun puasa, apatah lagi kita. Jadi tuan rahmati Allah. Yang ke-10 ialah Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhu al-yahudu wa tattakhidhuhu aidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuhu antum. Hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan dijadikan oleh mereka sebagai hari raya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian pada hari itu. Hadis riwayat Bukhari. Yahudi puasa. Malu tak kita dengan Yahudi? Nanti Yahudi ngejek, apalah kau tak puasa kan? Aku mau puasa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, antara keistimewaan bulan puasa Asyura, puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ada satu orang sebut kata 50 tahun yang lalu. Setahun. Daripada Abi Qatadah, Rasulullah SAW berkata, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa pada hari Asyura 10 Muharram, saya berharap kepada Allah puasa ini menghapuskan dosa. Ya ini an yukaffira as-sanata allati qablahu, setahun yang lalu. Jadi sangat banyak kelebihannya. Kalaupun dosa kita tidak dihapuskan, maka kita tetap dapat manfaat puasa, manfaat-manfaat yang lain. Ini hadis riwayat Muslim. Puasa Tasu'a, ta alif sin waw ain alif hamzah, 9 Muharram. Tasu'a 9. Tasu'a, ada orang tak su'a kata dia. Tasu'a 9, Asyura 10. Hukumnya sunat. Sunat berpuasa, iaitu sehari sebelum Asyura. Untuk mengiringi puasa Asyura dilaksanakan juga puasa Tasu'a yang ditunaikan pada 9 Muharram. Dalam hadis disebutkan, yang saya sebutkan tadi, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura wa amara bi siyamihi. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'amul muqbilu insyaallah sumnal yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbilu hatta tuwfi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk puasa pada hari itu juga, mereka berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu pada tahun depan insya-Allah sumnal yaumat tasi'.
qala falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu tahun depan insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Adakah Nabi berpuasa hari ke-9? Dan belum tiba tahun yang akan datang, namun Nabi telah pun wafat. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan menyambung hasrat Nabi yang Nabi ingin berpuasa pada 9 Muharram, maka kita sebagai umat Nabi yang kata konon-konon yang cinta akan Nabi, maka berpuasalah pada 9 Muharram bagi yang mampu. Belum ada dalam sejarah orang yang puasa sunat meninggal dunia. Meninggal sebab mati sebab apa? Sebab puasa. Tak ada belum ada dalam sejarah. Orang yang puasa jadi kuat tu ada. Jadi puasa sunat sangat bagus. Kalau ada anak-anak nak periksa, nak exam dan sebagainya, selain daripada dia berpuasa, kalau ikut kajian sains katakan nak periksa, cikgu kata jangan puasa. Nanti pensanlah apa kan, periksa naik PSR, nak periksa PT3, nak periksa SPM, periksa besar ni biasa cikgu cakap awak jangan puasa. Makan. Sebenarnya yang bagus ni ialah berpuasa. Sahur lah, jangan nak puasa tak sahur. Kalau anak-anak nak periksa, suruh dia puasa. Ada lagi bagus bapaknya puasa, maknya puasa. Maka dengan berkat puasa sunat, anak-anak itu akan mudah jawab periksa. Nak temu duga ke, nak kerja ke, anak-anak nak kerja, maka suruh puasa, insya-Allah. Kadang-kadang berkat puasa tu kan, jawab tak berapa nak bagus pun, panel menduga ni, awak kenapa puasa? Oh, bagi markah lebih. Itu kelebihan orang berpuasa. Pasal apa yang temu duga bukan robot, manusia. Lebih-lebih lagi kalau yang panel pun berpuasa, tak mustahil. Jadi kata Al-Imam Syafi'i dan para sahabatnya, Ahmad Ishaq dan selainnya berkata, disunnatkan berpuasa pada hari ke-9 dan ke-10 secara keseluruhan. Kerana Nabi SAW telah berpuasa pada hari ke-10 dan berniat puasa pada hari ke-9. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya, saya Ramadan tak habis lagi pun qada, mana lebih utama? Maka yang lebih utama ialah qada. Ada orang kata boleh gabung, maka yang afdal ialah niat qada. Tapi kebetulan puasa pada hari itu insya-Allah dapat dulu, tak payah nak digabungkan pun niat. Tuan-tuan niat qada, kerana qada hukumnya wajib, ini sunat. Ada orang suka puasa Senin Khamis bagus, tapi qada tak qada. Masalah yang wajib ialah qada. Kalau dulu 10 tahun dulu, 20 tahun dulu tak qada, maka qadalah sebelum malaikat maut datang. Ada tanda-tanda malaikat maut nak datang nak cabut nyawa kita. Antaranya hidung kita ni terturun. Ulama kata hidung ni terturun. Jadi tuan-tuan kalau tengok cermin, kenapa hidung terturun ya? Kena hati-hati tu kan. Tengok kawan sebelah kalau hidung terturun. Kena hati-hati. Telinganya turun Rambut kata kalau yang Nabi Idris alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat, apa tanda-tandanya kan? Salah satunya rambut jadi putih. Tu tanda-tanda nak mati. Kan? Betul lah, makin tua. Tapi sekarang mati tak kira tua pun kan. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan fa akwanuhu fil ghaib tunsaju wa huwa la yadri. Berapa ramai anak-anak muda gerak ketawa kan. Seronok saja. Tak kisahlah awal Muharram ke, akhir Muharram ke, 10 Muharram ke, 9 ke, hari Tasu'a, tak peduli. Hari ni doa ni, ramai yang main bola kat tengah padang maghrib ni. Tak doa pun awal tahun, akhir tahun dengan awal tahun tak doa. Maka mereka tak sedar kain kapan mereka sedang ditenun. Agak-agak tuan yang depan saya ni kan, kain kapan dah ditenun ke belum? Kita pun takut juga nak jawab kan. Entah-entah yang cakap, wallahu alam. Jadi sentiasalah kita bersedia, iaitu hutang-hutang belum bayar maka bayarlah. Solat dulu muda-muda tinggal solat tu qada'lah. Jadi perbanyakkan istighfar lebih-lebih lagi pada bulan Muharram, kerana banyaknya nabi yang terselamat, yang dibantu oleh Allah, diampunkan oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam campak dalam api, terselamat tu walaupun tanpa sehelai rambut pun. Selai rambut pun tak terbakar. Lalu Raja Namrud campakkan dalam api tu. Adakah Nabi Ibrahim terbakar? Tak. Qala ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera. Bukan sejuk, bardan. Kan sejuk.
Kalau takdirkan api itu sejuk macam air batu, akan menggigil pula kan. Bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera. Macam tonton baring tengah malam ada aircon, sejuk menggigil ke sejuk sejahtera? Sejahtera. Kau tengah hari buta tu ada aircon kan, buka pula 16, kan aman tu. Macam masjid kita ni, sejuk bardan wa salaman, sejuk dan sejahtera. Bukan sejuk sampai gigil macam kat air batu tu. Tak, itu bardan. Maka Nabi Ibrahim AS juga terselamat pada 10 Ashura. Hari 10 Muharram. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 3 hikmah disyariatkan puasa pada hari Tasu'a. Berapa? Hari ke-9. Imam Nawawi kata, ni kalau ada orang nak buat apa nak puasa 9, ni Imam Nawawi kata, yang pertamanya untuk membezakan antara kita dengan Yahudi. Yahudi ni puasa 10. Maka kita nak bezakan kita dengan dia 9 dan 10. Bukan bezakan dengan cara, oh Yahudi puasa 10, maka aku tak payah puasa. Beza. Tu beza lain. Yahudi puasa 10, maka aku nak bezakan, aku tak payah puasa. Ni masalah orang ni. Kan diajarkan oleh Imam Nawawi nak bezakan, Yahudi puasa 10, maka kita puasa 9 dengan 10. Tapi kita beza. Yahudi puasa 10, kita tak puasa langsung. Beza juga, tapi beza dia punya pelik sikit, dia punya beza. Maka kita puasa 9 dengan 10. Untuk menyambung puasa hari Ashura dengan puasa di hari lain, sebagaimana dilarang puasa pada hari Jumaat sahaja. Itu kaedah dia. Yang ketiganya, untuk berhati-hati dalam pelaksanaan puasa Ashura. Khawatir hilal berkurang sehingga terjadi kesalahan dalam menetapkan hitungan. Boleh jadi yang 10 tu rupa-rupanya baru 9. Boleh jadi. Ini kaedah Al-Imam Nawawi. Hari ke-9 dalam penanggalan sebenarnya sudah hari ke-10. 9 boleh jadi. Yang 9 ni kita puasa 9, rupa-rupanya dah 10. Boleh jadi, kata Al-Imam Nawawi. Jadi Nabi SAW tak sempat untuk puasa Tasu'a. Maka untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, maka puasalah pada hari ke-9, iaitu hari Tasu'a. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, arba'atu ashhurun hurum, 4 bulan saya sebutkan tadi ialah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dia 3 geng. Dia ada 4, tapi ada pun pada Muharram dia jauh sedikit. Jadi ada 4 bulan, Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Muharram. Jadi antaranya ialah taubat Nabi Adam AS diterima oleh Allah pada 10 Muharram. Amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan antaranya ialah perbanyakkan istighfar. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita ini perlukan kepada istighfar yang lain untuk mendorong kita punya istighfar yang tidak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Istighfar. Banyak istighfar. Astaghfirullahalazim, aku minta ampun ya Allah. Ada orang istighfar astagfirullah kan, tapi hati entah ke mana. Maka perbanyakkan istighfar. Baca penghulu istighfar, banyak-banyak baca istighfar. Satu hari berapa kali istighfar? 100 kali. Sebab dalam hadis Nabi beristighfar satu hari tak kurang daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Bukankah kita manusia biasa banyak dosa? Patutnya beristighfar 1000 kali. Boleh cikgu 1000. Nak start bila? Malam ni. 1000. Selawat 1000. Buat sikit-sikit lah daripada pagi kan. Lagi dah pencen, kena banyak, patutnya bukan 1000, 5000 patutnya. Untuk orang pencen. Istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Sampai kita rasa sedar. Siapakah yang rasa tak berdosa, tak perasan buat dosa? Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu. Tak perasan buat dosa, tak istighfar, itu adalah orang tak perasan buat dosa. Tonton buat dosa tapi tonton tak istighfar. Hujibu wa hasbuhumul hijabu adzabu. Tak perasan buat dosa, tidak sedar buat dosa, merupakan satu azab, terhijab daripada perbuatan dosa yang dilakukan. Dosa kecil je, kata dia. Meremehkan. Dosa kecil, tak apa, nanti dulu taubat. Tak, kata dia. Tak perasan buat dosa merupakan satu azab. Azab, kena hati-hati.
Allah Maha Pengampun, maka minta ampun dengan Allah. Kadang-kadang kita rasa kenapa doa tak makbul-makbul ni? Sebab tu dalam Al-Quran disebut faqultu astaghfiru, maka beristighfarlah kepada Allah. Aku doa, ya Allah, kenapa tak makbul-makbul? Rupanya kita tidak beristighfar, minta ampun dengan Allah. Setiap manusia ada dosa, banyak dosa. Mandi dosa, bahkan kita mandi dosa, maka beristighfarlah kepada Allah. Taubat Nabi Yunus. Nabi Yunus masuk dalam perut ikan. Dalam Quran sebutkan ada 3 kegelapan. Gelap malam, gelap dalam laut, dan gelap dalam perut ikan. 3 kegelapan. Lalu Nabi Yunus beristighfar, minta ampun dengan Allah. Maka 10 Muharram dikeluarkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Asalnya kaum Nabi Yunus ni tak nak dengar cakap. Lalu Nabi Yunus pun kata, ni tak boleh jadi ni. Nanti pasal kaum Nabi Yunus ni, kalau muka dia warnanya berubah-ubah. Ini kata Nabi Yunus alaihissalam, ini tak boleh jadi, ini azab nak datang. Maka Allah Ta'ala belum perintahkan Nabi Yunus untuk keluar. Nabi Yunus dah keluar dah. Tu yang naik kapal kan. Kemudian undi, dia pula akan terjun. Kalau tuan-tuan nak terjun tak? Undi. Tak. Kalau kita bertumbuk dulu baru nak terjun kan. Maka Nabi Yunus pun terjun, disambar, diingap oleh ikan nun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu keluar perut ikan 10 Muharram. Yang ketiganya dalam kitab tafsir disebutkan Nabi Nuh terselamat daripada banjir 10 Muharram juga. Yang sedihnya pasal apa? Anak-anak Nabi Nuh pun tak nak ikut. Sedih. Lalu Nabi Nuh pun dah mengajak kepada anaknya, wahai anakku. Alhamdulillah hari ni kuliah ni kan, kuliah tak seberapa ni pun kan, ramai datangnya, beratus orang ni. Alhamdulillah hari ni ramai. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 900 tahun. Pengikutnya hanya 80 orang. Tapi kuatnya dia salah satu orang Rasul Ulul Azmi. Tapi sayang nak naik kapal tu, anak pun tak nak ikut. Jom sini naik anakku. Macam tonton dapat bayangkan, nak banjir ni nak ajak anak. Tapi anak, tak apa, nanti aku kalaupun banjir naik, aku akan naik atas gunung. Dalam Quran disebutkan. Lalu tenggelam gunung tu kan. Orang kata Nabi Nuh alaihissalam, gila Nuh ni kan. Ini bukan ada banjir pun buat. Lalu Nabi Nuh tanya dengan Allah, nak buat kapal macam mana? Buat guna pokok. Pokoknya mana? Tanam dulu. Kat sini menunjukkan tanda usaha. Bukan terus ada pokok. Tidak. Tanam dulu pokok tu. Dah pokok dah tumbuh, baru buat kapal. Sempat ke tanam? 900 tahun berdakwah. Umur Nabi 950 tahun. Lama tu. Pengikut 80 orang saja. Jadi kita ni sekarang bersyukurlah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sangat. Kita ini kuranglah kita punya terdedah dengan bahaya-bahaya. Tonton buat kezaliman. Hari ni macam-macam kezaliman. Ada kita dapat azab. Ada pun sikit dah corona tu kan. Itu peringatan kepada diri kita tu. Tapi zaman kaum nabi-nabi terdahulu buat azab, tengok dapat apa. Banjir, banjir besar. Dah bunyi dah jam. Tak habis lagi cerita ni. Itulah 10 Muharram ni banyak sangat. Antaranya bulan-bulan yang berkat. Tonton banyaklah istighfar. Nak murah rezeki, belanja anak isteri. Belanjalah. Besok juga bawa pergi bercuti. Ibu-ibu suka tu, dah senyum lebar tu kan. Nak pau suami, pau bulan Muharram ni. Habislah aku petang ni kan. Jadi banyakkan istighfar, tapi berpada-pada. Jadi isteri hormati suami, suami pasti santuni isteri. Jadi isteri selalu goda suami, suami pasti tak cari ganti. Jadi isteri jangan asyik-asyik memarahi, takut-takut suami tambah lagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, moga-moga keberkatan, sama-sama kita banyak istighfar saja, minta ampun, moga-moga kita ini diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha mengasihani kepada diri kita semua. Jadi akhir kata, yang baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelemahan diri saya sendiri. Mohon teguran anda silap kata. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.